Tajuk utama 11 Muharram 30 Ogos, PM usul bantuan JKM naik RM1,000. Penduduk perumahan Sri Labuan terima unit rumah percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Fazida Mustafa. Bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mungkin akan dinaikkan RM1,000. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata cadangan itu akan dikemukakan pada mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Pada masa ini, bantuan bulanan JKM berjumlah antara RM200 dan RM300. Perdana Menteri berkata beliau tahu kenyataannya itu memberikan implikasi yang besar tetapi tidak peduli. Katanya apa yang penting kehidupan rakyat di akar umbi kerana mereka sudah sengsara terlalu lama dengan pendapatan kecil dan sukar untuk meneruskan kehidupan. Tan Sri Muhyiddin berkata beliau sedih dengan nasib golongan itu walaupun negara sudah lama merdeka. Katanya usaha membantu golongan B40 adalah aspirasi Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinannya. Penduduk di Perumahan Awam Sri Labuan, Bandar Tun Razak yang sebelum ini mendiami rumah dengan hanya satu bilik bakal berpindah ke kediaman baharu Januari tahun depan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata rumah itu mempunyai kapasiti yang lebih luas selain dilengkapi 3 bilik, malah harga yang lebih tinggi dalam pasaran. Mereka-mereka yang membeli, bukan penyewa ya, mereka-mereka yang membeli flat ni dulu pada harga RM21,000, RM27,000. Mereka-mereka ini akan diberikan kondominium yang baru, yang harga pasaran kira-kira mungkin RM300,000 atau RM280,000, menggantikan rumah-rumah mereka yang berharga RM27,000. Sementara kepada penyewa-penyewa di sini akan diberikan prioriti membeli pada harga discounted. Hampir 30% diskaun dengan tawaran first right of refusal diberikan kepada mereka yang menyewa. Jelasnya inisiatif ini bertepatan dengan dasar kementeriannya bagi memastikan semua penduduk di Kuala Lumpur memiliki rumah yang selesa. Beliau ditemui media selepas sesi beramah mesra bersama penduduk. Sementara itu, penduduk Aziz Abu Samah yang telah tinggal di perumahan awam berkenaan selama 36 tahun berbesar hati kerana akhirnya dia dan keluarga akan tinggal di kediaman yang lebih selesa dan dilengkapi pelbagai kemudahan. Makna dalam 36 tahun masalah yang macam-macam kami dah perjuangkan, inilah dapat rumah yang baru. Kami rasa bangunan tu dah tinggi. Harapan tinggi penduduk ni pun, saya bagi pihak penduduk memang harapan tinggi. Makna apabila pihak Menteri Tan Sri dah beritahu dapat rumah yang baru, kami bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian dia memberi rumah tu sebagai gantian. Dua lagi kluster baharu COVID-19 dikesan iaitu kluster MV Glen Selangor dan kluster Telaga Kedah. MV Glen Selangor dikenal pasti di sebuah kapal di Pelabuhan Kelang di mana kes indeksnya merupakan seorang kru kapal. Manakala kluster Telaga Kedah dikenal pasti di Hospital Sultanah Bahiyah dan melibatkan kaki tangan hospital yang bukan dari jagaan kes COVID-19. KKM dalam satu kenyataan berkata, kes indeks bagi kluster ini merupakan kes import yang melibatkan bukan warga negara, manakala kes kedua merupakan kes tempatan yang melibatkan seorang warga Malaysia yang merupakan ejen yang dilantik oleh syarikat perkapalan. Sehingga 30 Ogos, 8 individu telah disaring dalam kluster ini di mana 2 kes dikesan positif COVID-19 dan 6 individu adalah negatif. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Sementara itu, bagi kluster Telaga Kedah, kes merupakan kontak rapat kepada kes indeks yang dikesan positif pada 24 Ogos 2020 dan tidak bergejala. Sehingga 30 Ogos 2020, 374 individu telah disaring melibatkan ahli keluarga, kaki tangan hospital dan lain-lain. Daripada jumlah itu, 2 dikesan positif, manakala selebihnya negatif.
Sementara itu, kluster aktif di negara ini iaitu kluster alam merekodkan satu lagi kes baru hari ini, menjadikan keseluruhan 8 kes melibatkan 4 bukan warga negara. Setakat hari ini, 27 individu telah disaring di mana 8 didapati positif, manakala 19 lagi negatif. Hampir sebulan kematian COVID-19 kekal 125 kes. Angka itu hari ini menjadi 126 kes selepas satu kematian baharu direkodkan hari ini. Ia melibatkan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 75 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kronik antaranya kencing manis dan darah tinggi. Beliau mengalami gejala batuk dan sesak nafas pada 21 Ogos 2020 dan mendapatkan rawatan pada 24 Ogos 2020 di Hospital Sultanah Bahiyah. Ujian saringan menunjukkan beliau adalah positif COVID-19. Keadaan kesihatan beliau didapati semakin merosot dan disahkan meninggal dunia pada 29 Ogos. Sementara itu, 17 kes baru dilaporkan hari ini. Daripada jumlah berkenaan, 15 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan 11 warga negara Malaysia dan 4 bukan warga negara. Tiada keperluan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran di seluruh Kedah biarpun berlaku peningkatan kes COVID-19 di negeri itu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri berkata, keputusan itu bagaimanapun bergantung kepada nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kalau tidak ada keperluan mengikut Kementerian Kesihatan untuk kontrol secara daerah, secara mukim, jadi kita tak perlu buat. Ya, jadi sebelum keputusan dibuat oleh mesyuarat khas menteri-menteri, Kementerian Kesihatan akan membuat assessment dulu dan akan membentangkan untuk kelulusan. Dia yang nasihat, Kementerian Kesihatan yang akan nasihatkan. Kalau Kementerian Kesihatan kata not necessary, then kita tak buat. Jelas Ismail, PKPD yang dilaksanakan ketika ini tidak sama dengan PKPD yang dijalankan sebelum ini. Tambah beliau, sekiranya PKPD dilaksanakan di seluruh Kedah, ia tidak adil kepada penduduk di kawasan berstatus hijau. Esko Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Kedah, Datuk Dr. Nur Hayati Osman sebelum ini memaklumkan kerajaan negeri pernah mencadangkan kepada kerajaan pusat untuk mengadakan PKPD di seluruh negeri Kedah. Namun kerajaan pusat hanya menyarankan agar PKPD dilaksanakan secara mukim dan lokaliti sahaja. Sejak hari pertama PKPD secara pentadbiran Temko berkuat kuasa di Aman Jaya, 2,100 daripada 5,200 ketua isi rumah di daerah itu telah menerima bantuan makanan dari kerajaan negeri. Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, pengagihan makanan itu dilakukan menerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Kuala Muda. Jelas beliau, agihan makanan itu akan diberikan secara berperingkat kepada semua 5,200 ketua isi rumah di Aman Jaya dengan dikendalikan pejabat daerah Kuala Muda termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Kesihatan Negeri JKN, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Kita akan pastikan semua rakan-rakan kita yang terlibat dengan PKPD di Amangan High ini mendapat bekalan makanan yang secukupnya. Mereka bukan saja tidak dapat keluar untuk membeli makanan, mereka juga tidak dibenarkan keluar bekerja. Dalam hal ini saya mengingatkan majikan-majikan yang pekerja mereka terlibat dengan PKPD supaya bertimbang rasa menjadikan cabaran ataupun pandemik COVID yang sedang dihadapi oleh pekerja-pekerja mereka di kawasan yang terbabit itu sebagai sebahagian daripada tanggungjawab yang patut dipikul bersama oleh majikan dan pekerja. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program penyerahan sumbangan peralatan perubatan kepada Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Wisma Darul Aman. Dalam masa yang sama, beliau memberi jaminan bahawa bekalan makanan yang diperlukan penduduk mencukupi.
Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dilanjutkan bermula 1 September sehingga 31 Disember ini antara usaha kerajaan bagi mengawal penularan COVID-19. Di samping memulihkan ekonomi negara secara berperingkat, PKPP meningkatkan kembali aktiviti perniagaan seperti biasa, namun ada juga perniagaan yang masih terkesan. Bagi mengetahui kesan lanjutan PKPP kepada ekonomi secara keseluruhannya, kita bersama pensyarah kanan Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif di talian Skype. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, sejak PKPP dilaksanakan sejak 10 Jun, bagaimana Prof lihat pemulihan ekonomi secara berperingkat dari sudut perniagaan IKS, aktiviti ekonomi dan sebagainya? Ya, apabila PKPP dilaksanakan sejak 10 Jun, saya melihat telah berlaku beberapa pemulihan ekonomi. Antara indikator yang positif adalah dari segi kadar pengangguran ataupun bilangan mereka yang tiada pekerjaan sudah makin berkurangan, dan juga bantuan secara langsung oleh kerajaan melalui Pelan Prihatin dan juga Penjana telah berjaya menyelamatkan banyak perniagaan IKS daripada jatuh muflis. Dan kita lihat juga continuity ataupun kesambungan daripada itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga akan melancarkan pelan pemulihan usahawan dan koperasi yang akan berlangsung ataupun akan dilaksanakan bermula tahun hadapan. Dan ini adalah orang kata memastikan bahawa apa sahaja yang dilakukan di bawah Pelan Penjana dan Prihatin pada masa ini ada kesinambungan sehingga ke tahun hadapan. Baik, Prof. Antara syarikat yang terjejas ialah syarikat pelancongan, khususnya melibatkan pelancongan luar negara. Jadi, apa cadangan Prof kepada penggiat industri ini agar mencari inisiatif perniagaan lain buat sementara waktu? Ya, negara kita memang bergantung dengan pelancong daripada negara luar. Kalau kita lihat statistik pada tahun 2019, pelancong luar negara sebenarnya menyumbang kepada 86.14 bilion kepada ekonomi negara, dan 26 bilion pelancong datang ke negara kita pada tahun lepas. Dan majoriti sebenarnya di negara ASEAN seperti Singapura, Indonesia, China dan Asia Timur. Dan kalau kita lihat apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, mereka tidak dapat datang, dan memang sektor pelancongan amat terjejas. Jadi apa yang saya lihat di sini, apa yang boleh dilakukan oleh sektor pelancongan tempatan ialah menggalakkan rakyat kita sendiri untuk pergi melancong di tempat-tempat tumpuan yang menarik di negara kita, kerana apabila melancong ianya membantu 3 sektor yang lain seperti sektor penginapan, sektor membeli belah dan juga sektor makanan dan minuman. Dan ini boleh dilakukan ataupun ini boleh terjadi apabila pelancongan domestik dirancangkan dengan suntikan fiskal oleh kerajaan untuk meningkatkan kecairan. Bermakna apabila rakyat mulai mempunyai keyakinan, mulai mempunyai lebihan wang, mereka akan menggunakan peluang ini untuk melancong di dalam negeri, dan ini akan boleh walaupun tidak sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya memastikan sektor pelancongan kembali bernafas. Serentak dengan pelaksanaan PKPP, tempoh moratorium juga akan berakhir, ya Prof. Nasihat Prof kepada orang ramai agar dapat menyusun kewangan dengan baik ketika keadaan sebegini? Ya, betul. Di sini saya berharap bagi mereka yang menerima bantuan moratorium sehingga akhir September ini, sebenarnya 7.7 juta individu mendapat faedah moratorium pada masa ini, dan lebih 230,000 perniagaan juga mengambil moratorium. Tetapi majoriti daripada mereka tidak akan lagi memperoleh moratorium selepas ini, kerana lanjutan hanya akan diberi kepada mereka yang masih lagi tiada pekerjaan ataupun mendapat gaji kurang daripada yang sebelum ini. Oleh itu, jika ada yang masih lagi akan mengalami masalah, saya berharap hubungi pihak bank secepat mungkin supaya penstrukturan semula pembayaran dapat dilakukan. Dan masa sekarang juga adalah masa sesuai untuk merancang kembali perbelanjaan kita. Kita lihat jumlah pendapatan setiap bulan, dan kita lihat pula jumlah perbelanjaan yang kita akan hadapi, termasuk komitmen hutang yang sebelum ini kita tak bayar selama 6 bulan ini. Kita tengok balik, kalau perbelanjaan itu melebihi pendapatan, kita kena lakukan sesuatu. Kurangkan perbelanjaan mengikut kemampuan kita, dan ataupun mencuba mencari sumber pendapatan yang baru. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif atas perincian itu tadi. Terima kasih Prof.
Sama-sama. Baik, kita ke laporan seterusnya. Dalam pada itu, tinjauan wartawan kami Khadijah Faisal di sekitar Ibu Negara mendapati lanjutan PKPP sehingga hujung tahun ini tidak akan menjejaskan pendapatan para peniaga. Malah bagi individu yang menjalankan perniagaan berasaskan pelancongan, ada yang mula menggiatkan perniagaan baharu bagi menjana pendapatan syarikat selain memilih untuk tidak memberhentikan kaki tangan sedia ada. Menurut pemilik selera anak Terengganu Wan Syahri Wan Ahmad yang juga merupakan pengarah WSF Travel and Tours Sinan Berhad, meskipun produk makanan ringan dari Terengganu ini baru saja beroperasi pada 14 Julai lepas, namun beliau tetap optimis untuk memastikan pendapatan dari hasil jualannya terus meningkat memandangkan produk itu mendapat sambutan menggalakkan. Dan setakat ini selama sebulan setengah permintaan bertambah sebenarnya sebab nak cari barakan yang betul-betul Terengganu susah dekat KL. Kita fokus kalau Cik tengok daripada awal, kita fokus sebanyak kasi 99% makanan dari Terengganu. Kita akan cuba meningkatlah. Kita pun dah berhubung dengan beberapa jabatan agensi kerajaan di negeri Terengganu macam Yayasan Pembangunan, Yayasan Usahawan untuk membantu kami untuk promosikan lagi kedai ini. Tambahnya sejak PKP sehingga hari ini beliau hanya bergantung kepada simpanan untuk membayar gaji pekerja, bil utiliti, hutang syarikat dan lain-lain selain bantuan perkeso yang diperoleh pekerja-pekerjanya. Sebelum ini WSF Travel and Tours Sinan Berhad merupakan perniagaan utama yang telah bertapak selama 12 tahun dan terpaksa dihentikan operasinya sejak pintu sempadan negara ditutup untuk pelancongan luar negara. Sementara itu, pengurus kepadaan dan Cafe Idris Suhairi juga menyangka restoran yang diuruskan itu tidak akan mengalami kemerosotan pendapatan kerana PKPP yang dilanjutkan oleh kerajaan masih membenarkan peniaga makanan untuk terus beroperasi dengan hanya memastikan segala prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Ya, sekarang ni Alhamdulillah sehingga bulan Disember ni kami dapat SOP still beroperasi macam biasa, cuma kena patuh SOP yang diberilah daripada MKN dan KKM. Setakat ni saya rasa tidak merosot sebab SOP kami tidak perlu tutup kedai ke atau take away, tidak perlu. So, pelanggan masih boleh makan seperti biasa dan cuma kena jaga jarak dan patuh SOP. Tambah Idris, walaupun pernah berdepan kemerosotan pendapatan sehingga 70% selepas tidak dapat beroperasi selama 3 bulan ketika PKP, namun perniagaannya meningkat kembali sebanyak 50% walaupun secara berfasa. Peristiwa Lahad Datu segar dalam ingatan. Sebagai generasi pasca merdeka, pelbagai cara boleh dilakukan bagi menzahirkan semangat cintakan negara di samping menghargai jasa dan pengorbanan pejuang kemerdekaan. Bagi Azhar Ali, 39 tahun yang berasal dari Jerlun, Kedah, semangat patriotik itu dizahirkan dengan kibaran jalur gemilang di setiap sudut kediamannya. Selain menempatkan ruang khas yang mempamerkan potret tokoh dan pejuang kemerdekaan. Dengan bermodalkan RM1,000, Azhar membeli lebih 700 helai bendera bagi menghiasi setiap sudut kediamannya sama ada di dalam dan luar rumah. Azhar yang berkhidmat sebagai pembantu tadbir di Universiti Malaysia Perlis memulakan kerja-kerja menggantung bendera sejak awal Ogos lagi bagi menyemarakkan semangat bulan kemerdekaan. Setiap hari sebaik pulang dari kerja, beliau akan menggosok bendera sebelum digantung agar kelihatan kemas dan cantik dipandang. Bagi memperingati tokoh-tokoh kemerdekaan, Azhar turut menyediakan sudut khas dengan menggantung potret-potret pejuang tanah air sebagai rujukan dan tatapan anak dan generasinya akan datang. Sebab tu dalam rumah saya ada satu sudut tokoh kemerdekaan dan itu tidak buang dengan mengenai tokoh kemerdekaan dulu seperti almarhum Datuk Makcik Silau dan lain-lain pejuang kemerdekaan ini bagi kita tahu generasi yang akan datang kita potret ya Datuk nenek moyang kita dulu nak memerdekakan negara. Dan saya terangkan adakah kita nak merdeka untuk kali kedua. Kalau kali kedua kita tak akan merdeka selamanya. Kemerdekaan hanya sekali saja dalam negara kita.
Lebih kreatif, beliau bersama anaknya Puteri Alia Maisarah turut mengecat pasu bunga dengan warna-warna jalur gemilang. Turut kelihatan bendera negeri-negeri lain bagi melambangkan 14 negeri di Malaysia. Mula saya tengok apa tu pasang bendera buat semua tu. Jadi saya timbul rasa minat, cinta kasih pada negara. Jadi saya tolong abah ayah cat gantung bendera. Meskipun inisiatif yang dilakukan Azhar bukan sesuatu yang baharu, namun apa yang penting ialah semangat patriotik yang dizahirkan dengan pelbagai cara. Malah tindakannya ini dapat dicontohi generasi akan datang atau penduduk di sekitar rumahnya. Tragedi pencerobohan Pengganas Sulu pada 2013 di Lahad Datuk masih segar dalam ingatan pesara veteran 69 Komando Muhammad Zaki Othman, 63 tahun. 7 tahun selepas peristiwa hitam itu berlalu, Muhammad Zaki sukar untuk melupakan detik di mana rakan seperjuangannya terkorban di depan mata demi mempertahankan kedaulatan negara. Mengimbas kembali peristiwa itu, Muhammad Zaki menceritakan bagaimana Pengganas Sulu memperdaya anggota keselamatan sebelum melepaskan berdas-das tembakan kepada mereka. Sebelum itu, Pengganas Sulu dikatakan mengibarkan bendera putih selepas tempoh yang diberikan untuk rundingan tamat pada 1 Mac. Pada waktu itu, anggota keselamatan menyangka kibaran bendera putih itu menandakan pengunduran mereka. Namun, sangkaan itu meleset. Jadi kita pun aturkan anggota kita semua sekali ini berstandby dengan sniper semua, dia komplit lah pelakar perang ni. Tiba sampai masanya deadline tu dah habis dah. 9:30 pagi ke dia habis masa tu. Masa tu dah dia kibar bendera putih, dia kata mungkin nak serah diri lah. Tapi orang kita pun bangun, tiba-tiba dia tembak orang kita dulu. Beliau menceritakan peristiwa itu ketika ditemu bual secara eksklusif bersama TV Al-Hijrah di kediamannya di Kampung Padang Tara, Kuala Berang. Dalam serangan itu, 2 anggota VET 69 Komando terkorban serta 3 lagi cedera, manakala 12 penceroboh bersenjata terbunuh. Situasi ketika itu katanya bingit dengan tembakan dan teriakan 69 komando serta musuh yang hanya berjarak beberapa meter antara satu sama lain. Muhammad Zaki yang ketika itu bertugas di bahagian komunikasi dengan pangkat Sarjan Meja turut menerima anugerah pingat keberanian. Dalam pada itu, beliau turut bersedih dengan tindakan setengah pihak yang menghina dan melemparkan kata-kata kesat terhadap anggota keselamatan. Kau ikutlah nasihat orang lama-lama itu. Hargailah kemerdekaan. Hari merdeka ni, kita nak dapat kemerdekaan ni bukannya senang. Kita nak jaga kemerdekaan ni bukannya senang kata. Korban RM1 harta, nyawa sekalipun terpaksa korban. Banyak anggota polis. Jangan hina pasukan keselamatan ni dengan sesemena-menanya. Bagi dirinya dan rakan seperjuangan yang lain, mereka sanggup berkada nyawa demi mempertahankan kemerdekaan tanah air, malah sanggup berjauhan dengan ahli keluarga. Muhammad Zaki dalam pada itu berharap tindakan tegas dapat diambil terhadap mereka yang menghina negara, tidak kira dengan apa cara sekalipun, agar mereka lebih menghargai nikmat kemerdekaan dan keamanan. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara, menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi, hatiku masih di sini, di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Minta maaf, Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku
sisa perjuangan ini. Mereka yang kukenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Biri-biri dilelong dengan harga 1.8 juta ringgit. Angka korban runtuhan restoran 2 tingkat di utara China mencecah 29 orang. Bangunan 2 tingkat di wilayah Shaanxi itu runtuh pada pagi Sabtu ketika majlis sambutan hari lahir ke-80 seorang warga emas. 57 mangsa dikeluarkan daripada runtuhan dengan puluhan cedera dengan 7 daripadanya parah. Operasi menyelamat berakhir awal pagi Ahad. Punca runtuhan masih belum diketahui dan Dewan Negara memberi jaminan siasatan akan dijalankan pihak berkuasa wilayah. 700 anggota penyelamat terbabit dalam operasi berkenaan. China tidak asing dengan insiden runtuhan bangunan atau kemalangan pembinaan yang meragut nyawa. Sebuah hotel runtuh di bandar Chenzhou di selatan China pada Mac mengorbankan 29 orang dan mencederakan 42 yang lain. Seekor biri-biri baka Texel menjadi biri-biri paling mahal di dunia apabila dijual dengan harga €368,000 atau 1.8 juta ringgit dalam satu acara lelongan di Scotland. Biri-biri diberi nama Double Diamond itu dijual di jualan Texel kebangsaan Scotland di Lanark Khamis lalu. Biri-biri itu ditawarkan pada harga permulaan RM52,000. Ia kemudian meningkat secara mendadak selepas proses pembidaan sengit antara pelbagai konsortium penternakan. Menurut laman web Persatuan Biri-biri Texel, tawaran terakhir dibuat 3 pembeli dengan menetapkan harga rekod baharu di United Kingdom dan dunia untuk seekor biri-biri. Double Diamond yang dijual oleh Charlie Borden dari Cheshire adalah anak biri-biri dibiakkan menerusi teknik rawatan kesuburan in vitro IVF. Rekod biri-biri termahal yang pernah dijual sebelum ini adalah pada harga 1.1 juta ringgit. Baka biri-biri Texel sangat popular dalam kalangan petani Inggeris kerana dagingnya berkualiti tinggi. Di Amerika Syarikat, sekurang-kurangnya 15 terbunuh selepas taufan Laura membadai wilayah Louisiana dan Texas. Sebahagian kematian itu berpunca daripada pokok yang menghempap kediaman mereka, manakala selebihnya akibat keracunan karbon monoksida daripada generator mudah alih. Dalam pada itu, lebih 400,000 penduduk tidak mempunyai sumber kuasa di Louisiana. Jumaat lalu, Perkhidmatan Perlindungan Awam Haiti melaporkan 31 maut akibat taufan Laura yang dianggap ribut tropika yang berubah menjadi taufan kategori 4 yang paling kuat. Taufan Laura melanda perairan Louisiana itu dengan ribut kategori 4 iaitu skala angin kedua tertinggi sebelum kekuatannya berkurangan kepada ribut tropika. Lebih 50 bikers yang mengikuti konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020 meraihkan Bulan Kemerdekaan dengan mengunjungi kawasan luar bandar di negeri Hang Tuah. Semangat patriotik itu turut dizahirkan dengan penyertaan dari pelbagai kaum dan bangsa di samping matlamat konvoi berkenaan yang bertujuan mempromosikan kawasan pelancongan di negeri bersejarah. Ikuti laporan wartawan Nurayuni Johari yang mengikuti konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020. Menurut pengerusi Fast Bike Club, Fazlaini Ibrahim, konvoi ini bukan sekadar membangkitkan semangat kemerdekaan negara, sebaliknya turut mempromosikan produk pelancongan domestik kepada rakyat Malaysia.
saya mengambil dari aspek yang cukup berbeza untuk menunjukkan rasa cintakan negara. Sebab kalau kita tengok Hari Kebangsaan, lagu patriotik dan juga kibarkan jalur gemilang, tapi saya mengambil pendekatan yang sedikit berbeza. Kita hargai lokasi-lokasi pelancongan yang ada di negara kita. Kita hargai setiap sejarah yang berlaku, dan seperti mana kita sedia maklumlah kan, negeri Melaka ada sejarahnya tersendiri. Jadi kat sinilah kita congkel sejarah lama sehinggalah negara kita merdeka. Selama 3 hari berada di bumi bersejarah, peserta konvoi menunggang motosikal sambil mengibarkan jalur gemilang. Dalam pada itu, saya juga sempat menemu bual beberapa bikers yang gembira dan teruja mengikuti konvoi ini buat kali pertama. Memanglah kalau yang ikut rider memang banyak peluang kita boleh cari tempat yang enak-enak lah, yang memang bagus sekali. So I welcome to semua orang datang ke Malaysia dan pelancong negeri Malaysia. Well, I suppose firstly the reason why I wanted to go on this ride was because the program was very interesting and very varied and had lots and lots of different aspects of Malaysian culture. Aktiviti konvoi itu turut mengunjungi Pusat Konservasi Penyu Padang Kemunting, Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Night Safari Zoo Melaka, Taman Mini Malaysia dan ASEAN serta Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka. Pada 30 Ogos 1957, bumi hantua ini telah pun mencipta pelbagai sejarah di mana bendera Union Jack telah pun diturunkan di Padang Bandar Hilir Melaka sekaligus melalui program konvoi Semarak Merdeka 2020 yang dianjurkan Fast Biker bersama Ripple Motorcycle Club ini telah berjaya membakar semangat kemerdekaan rakyat Melaka di waktu PKP ini, memandangkan ia akan disambut tidak lama lagi. Laporan Nur Ayuni Johari untuk Berita Al-Hijrah. Sekian Berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.